Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Zuhairi bin Zakaria. Saya Muhammad Afif bin Rashad 268 ahli kumpulan saya Hairul Syukri bin Rashid 266552. Muhammad Amir Syarifuddin bin Muhammad Azani 268 dan Nur Haizat bin Mahad 268538. Tajuk kami yang kami pilih adalah larangan dan kota perdagangan bagi negara Singapura. Okey, pengenalan. Definisi perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran. Larangan kota dan perdagangan adalah alat penting dalam mengawal selia aliran barangan dan perkhidmatan antara negara. Singapura menggunakan larangan kota dan perdagangan dalam pelbagai sektor untuk mengekalkan kadar perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran. Definisi perdagangan antarabangsa merujuk kepada pembelian dan penjualan barangan dan perkhidmatan antara negara, termasuk import dan ekspor. Singapura melaksanakan larangan kota dan perdagangan untuk melindungi industri domestik dan mengekalkan keselamatan awam. Yang pertama, larangan kota dan perdagangan digunakan untuk melindungi industri domestik daripada persaingan yang tidak adil. Singapura menggunakan kota perdagangan contohnya bagi import beras untuk melindungi petani tempatan daripada persaingan untuk import beras yang lebih murah. Ini memberikan perlindungan dan sokongan kewangan kepada petani tempatan. Yang kedua, larangan kota dan perdagangan digunakan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan orang ramai. Singapura menggunakan sekatan import untuk memantau kemasukan barangan yang berpotensi membahayakan kesihatan dan keselamatan awam. Sebagai contoh, Singapura mempunyai larangan perdagangan terhadap makanan dan ubat-ubatan yang dianggap berisiko untuk melindungi orang ramai daripada potensi bahaya. Yang ketiga, larangan kota dan perdagangan juga digunakan untuk mengurangkan defisit perdagangan negara. Singapura melaksanakan sistem kota perdagangan untuk mengawal kuantiti barangan dan perkhidmatan yang diimport. Dengan mengawal import, negara dapat mengekalkan imbangan pembayaran yang baik dan mengurangkan beban kewangan yang terlalu tinggi. Okey, untuk seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Muhammad Amir Syarifuddin. Seterusnya saya akan bentangkan tentang perbincangan dasar larangan perdagangan di Singapura. Dasar larangan kuota dan perdagangan Singapura mengenal pasti barangan yang dilarang untuk diimport atau diekspor. Larangan ini melindungi keselamatan dan kesihatan orang ramai seperti larangan dadah. Singapura juga melaksanakan kuota perdagangan seperti dalam sektor pertanian untuk mengekalkan kestabilan pasaran dan makanan-makanan yang mencukupi. Dasar ini melindungi industri domestik, mengekalkan keselamatan awam dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Kuota perdagangan di Singapura mengehadkan jumlah barang yang boleh diimport atau diekspor untuk mengawal selia pasaran dan perdagangan. Mereka melindungi industri domestik dan mempengaruhi pasaran buruh. Walau bagaimanapun, penggunaan kuota perdagangan juga boleh mewujudkan halangan perdagangan dan mengehadkan akses pasaran global. Singapura perlu mencapai keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan menggalakkan perdagangan bebas. Kesan ekonomi keseluruhan larangan kuota dan perdagangan di Singapura. Larangan kuota dan perdagangan di Singapura melindungi industri domestik, menjejaskan harga dan kesetiaan barang, meningkatkan kebebasan ekonomi, tetapi juga boleh mengehadkan akses pasaran dan berpotensi menjejaskan hubungan perdagangan. Seterusnya, perspektif antarabangsa mengenai larangan kota dan perdagangan di dalam negara Singapura. Larangan kota dan perdagangan di Singapura telah menjadi topik perbincangan antarabangsa. Singapura mesti mematuhi peraturan WTO dan mengekalkan keseimbangan antara dasar perlindungan dan kewajipannya sebagai ahli WTO. Kerjasama dan dialog antara negara adalah kunci dalam mengatasi perbezaan yang berkaitan dengan dasar perdagangan. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi larangan kota dan perdagangan negara Singapura. Faktor-faktor yang mempengaruhi larangan kota dan perdagangan di Singapura termasuk objektif dasar ekonomi, keselamatan negara, pergantungan import,
perjanjian perdagangan antarabangsa dan reaksi negara rakan dagang. Singapura perlu mengambil kira faktor-faktor ini apabila menetapkan larangan perdagangan dan dasar kota. Dasar-dasar yang dilaksanakan di dalam negara Singapura. Singapura melaksanakan dasar perlindungan industri, dasar keselamatan, dasar daya tahan bekalan dan mematuhi kewajipan dalam perjanjian perdagangan antarabangsa untuk mengawal selia larangan kota dan perdagangan untuk mencapai matlamat ekonomi dan kepentingan negara. Negara ini mengambil bahagian secara aktif dalam proses rundingan dan bekerjasama dengan negara anggota WTO untuk mencapai persetujuan yang saling menguntungkan. World Trade Organization 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noor Aizat bin Mahat, 268-538. Okey, dari segi kesimpulan, dari perspektif antarabangsa, Singapura adalah ahli pertubuhan perdagangan dunia WTO dan komited untuk mematuhi peraturan dan prinsip perdagangan antarabangsa. Negara ini juga terlibat dalam rundingan dan kerjasama dengan negara rakan dagangannya. Di samping itu, dalam konteks ekonomi secara keseluruhan, larangan kota dan perdagangan boleh memberi kesan baik dan buruk. Di satu pihak, dasar ini dapat melindungi industri domestik, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan mengekalkan keselamatan negara. Walau bagaimanapun, sebaliknya larangan kota dan perdagangan boleh menghadkan akses pasaran untuk negara rakan perdagangan dan membawa kepada potensi konflik perdagangan. Seterusnya, dalam melaksanakan larangan kota dan perdagangan, Singapura perlu mempertimbangkan dengan teliti kesannya terhadap ekonomi negara dan hubungan perdagangan antarabangsa. Singapura juga mesti memastikan bahawa dasar itu mematuhi komitmen antarabangsa sebagai ahli WTO. Kesimpulannya, larangan kota dan perdagangan di Singapura adalah dasar yang kompleks dengan objektif ekonomi, keselamatan dan ketahanan bekalan dalam fikiran. Singapura mesti mengekalkan keseimbangan antara kepentingan negara dan komitmen antarabangsanya dalam menguruskan dasar perdagangan ini. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.